للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pertama sekali syukur kepada Allah kerana dengan izin daripada Allah pada petang ini kita dapat dipertemukan untuk kali yang keduanya. Ya, kali pertama kita jumpa, kali kedua tak jadi jumpa, kali ketiga ni kan. Kali kedua ada yang kena COVID ni maunya cerita. Jadi tak jadi. Jadi dengan izin Allah Ta'ala hari ini diizin untuk sama-sama kita dalam majlis mudzakarah ilmu. Dan pada petang ini saya diberi WhatsApp, tajuknya ialah cerita pasal tasawuf. Betul? Betul tak tu? Tasawuf campur dengan tauhid, dua-dua tu. Tasawuf satu, kemudian tauhid satu, kan? Itulah yang dimaklumkan kepada saya. Jadi dua benda ni nak cerita dalam satu masa memang payah, kan? Kalau mengikut dalam hadis Nabi SAW, kalau kita tengok bab yang kita nak bicarakan ni ada disebut dalam satu hadis, tetapi dia ada 4 perkara yang kita nak sebut tajuk hari ni, iaitu cerita pasal tasawuf dengan tauhid. Jadi benda ni adalah berasal daripada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi SAW tentang 4 perkara. Apa dia 4 perkara tu? Nabi pernah ditanya tentang 1, Islam, nombor 2, iman, nombor 3, ihsan, nombor 4, hari kiamat. Ni 4 perkara ini ditanya kepada Nabi dan Nabi jawab dalam satu hadis. 4 benda ni ditanya kepada Nabi, Nabi jawab dalam satu hadis. Jadi daripada hadis ini 1, kemudian jadi 4 tadi, maka ulama-ulama telah mengarang berbagai-bagai jenis ilmu berdasarkan kepada hadis tadi. Maka ada 4 jenis ilmu yang datang daripada hadis tu. Ilmu yang pertama dipanggil ilmu fiqh. Ilmu kedua dipanggil ilmu tauhid. Ilmu yang ketiga dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu yang keempat, agak-agak ibu-ibu apa nama ilmu tu? Saya nak tanya orang Parik Hasan ke Kasan? Parik Hasan, kan? Saya sebut tadi hadis Nabi pernah ditanya oleh sahabat 4 perkara. 4 ni dijawab oleh Nabi dalam hadis satu je, satu hadis. Jadi 4. Apa yang Nabi tanya? 1, Islam, 2, iman, 3, ihsan, 4, asratus saat kiamat. Jadi daripada 4 soalan ni, ulama-ulama telah mengkaji dia jadi 4 jenis ilmu. 4 jenis ilmu, 4 yang wajib. Yang wajib dipelajari, 1 dipanggil ilmu fiqh, 2 dipanggil ilmu tauhid, 3 dipanggil ilmu tasawuf. Nombor 4 tu ilmu apa agak-agak? Ajar. Kan? 4 benda. Apa dia ibadat? Ibadat tu dalam bab fiqh. Tajwid tu Quran. Ibu-ibu ni saya sebut pecahan dulu. Pecahan dia dulu nak bagi faham. Pecahan 3 ni fiqh, tauhid, tasawuf. Maka bila kita faham ni semua disebut dalam satu hadis oleh Nabi. Nombor 4 tu bunyi dia, ilmu dia pelik sikit. Nama ilmu tu ialah ilmu istakologi. Ilmu istakologi. Betul kan? Ilmu istakologi tu bahasa sekarang, tapi bahasa kitab dia lain, bahasa hadis dia lain. Ilmu istakologi tu bahasa sekarang kalau kita terjemahkan, ilmu mengenai peristiwa akhir zaman, ilmu mengenai peristiwa kiamat. Ilmu itu istakologi dipanggil. Jadi dalam hal itu
Ulama kata antara benda yang wajib dipelajari asasnya 3. Sebelum nak faham bab peristiwa akhir zaman tu, kena tahu bab fiqh, kena tahu bab tauhid, kena tahu bab tasawuf. Okey. Bab fiqhnya merujuk kepada rukun Islam. Bab fiqh tu merujuk kepada rukun Islam. Ni asas yang saya bahaskan sebelum kita nak pecah cerita tauhid ke nak tasawuf. Bab fiqh ni asasnya ialah rukun Islam. Rukun Islam tu ada berapa? 5. Ni ringkas-ringkas nak faham. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Nombor 2, semayang. Nombor 3, zakat. Nombor 4, puasa. Nombor 5, haji. 5 benda ni senang faham ke susah? Senang faham ke susah? Apa dia? Macam senang, pandai betul bagi-bagi ayat tu. Macam senang. Saya nak sebutkan ibu-ibu, semayang selalu orang boleh buat, puasa selalu orang boleh buat, zakat selalu orang boleh bayar, kan? Haji selalu orang boleh pergi. Tapi kalau perhati balik, antara 5 tu nombor 1. Nombor 1 tu apa tadi? Mengucap 2 kalimah syahadat. Semayang, puasa, zakat, haji, kalau mengucapnya tak betul, 4-4 ni out. Faham? Mengucap 2 kalimah syahadat, kalau tak betul, 4-4 yang lain out. Sembayangnya habis, puasanya habis, zakatnya habis, hajinya pun habis. Nampak macam senang, tapi kalau nombor 1 tu tak betul, 4-4 ni habis. Itu bab fiqh. Kan? Baik, saya nak contohkan macam ni. Kenapa benda nombor 1 ni kalau tak betul 4-4 habis? Syarat masuk Islam apa? Mengucap 2 kalimah syahadat. Artinya bila seorang tu mengucap, kekufuran dia hilang, dosa kafir dia hilang, segala kekafiran dia semua hilang dengan sebab dia mengucap. Artinya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ada kekuatan power dia sehingga dapat menghapuskan dosa-dosa kekufuran. Boleh faham? Jadi sebab itu orang bila nak semayang syaratnya mesti apa? Syaratnya mesti Islam. Nak puasa syaratnya mesti Islam. Nak bayar zakat syaratnya mesti Islam. Nak pergi haji syaratnya mesti. Nak sah Islam tu mesti dengan tu dia. Acong kalau semayang tak sah. Sebab kenapa? Tak mengucap. Kan? Jadi artinya mengucap ni nombor 1. Saya nak sebutkan antara 5 tadi tu, nombor 1 ni tak betul, 4-4 out. Habis. Boleh faham? Itu bab fiqh. Bila bab fiqh ni 5 ni, kalau ibu-ibu tengok dalam kitab Mata Al-Badrin, kan negeri Johor ni senang Mata Al-Badrin. Kitabul Ibadat. Kita ambil nombor 1, Kitabul Ibadat. Kita cerita bab fiqh. Kitabul Ibadat apa ada dalam dia tu? Ni cerita pecahan dia. Nak tengok senang tak senang. Kan ibu-ibu semua dah habis sekolah khas, kan? Patutnya dah ngajar dah tu. Baik. Kitabul Ibadat tu, kitab ibadat dalam kitab Mata Al-Badrin, dia cerita pertama sekali kitab taharah. Betul? Ingat lagi ke belajar ni dulu? Kitab taharah bersuci. Nombor 2 kitab Izalatun Najasah, iaitu kitab menceritakan tentang menghilangkan najis-najis. Nombor 3 kitab Al-Ghuslu, mandi wajib. Nombor 4 kitab Haid, nifas, istihadah. Betul? Lupa ke? Ni ingat balik. Nak sebutkan yang kita nak belajar tu bukan kecil. Senang sebut tapi payah nak faham. Ni sebut dia dalam sudut kitab. Okey. Lepas tu bila kita bahas kitab mengenai apa? Mandi. Lepas tu baru cerita kitabul wudu, ambil semayang. Lepas tu kitabul solah. Lepas kitabul solah, kitabul siam. Kitabul siam tu apa siam? Puasa. Lepas tu lepas kitabul siam, kitabul i'tikaf. Lepas kitabul i'tikaf, kitabul apa? Kitab apa? Kitabul haji. Betul tak? Nah, itu bab kitabul ibadat. Cuba bab fiqh ni bukan ibadat aja. Kitab fiqh tu bukan ibadat aja. Kitab Al-Badrin selepas bab kitabul ibadah, belajar kitabul muamalat, kan? Ada kitabul muamalat. Kau tak belajar? Ni fiqh baru ni. Ni fiqh pun dah pening ni.
Okey, kitabul muamalat. Bila muamalat cerita pasal jual beli, tempah menempah, syarikat bersyarikat, apa semua tu cerita pasal ekonomi. Kitabul muamalat. Kita cerita pasal ekonomi, bab ekonomi macam mana niaga, macam mana apa semua tu, itu ekonomi. Rupa-rupanya cerita ekonomi tu ada dalam kitab Matal Badrin. Cuma dalam kitab Matal Badrin disebut muamalat, dia tak sebut ekonomi. Dia ubah aja bab ekonomi, pening kita. Aku tak belajar pasal belajar dulu dah. Belajar dah. Kan? Lepas kita bulu muamalat kita apa? Ibu-ibu takkan tak belajar. Kita apa lepas tu? Kitabul munakahat. Munakahat tu cerita pasal nikah, talak, khuluk, khadonah, jaga anak, kan? Kita nikah kahwin, tu semua tu. Zihar apa, li'an, khuluk apa tu pasal cerita kitabul munakahat. Itu masih pekah lagi tu. Lepas habis bab tu ada lagi apa namanya? Kitab apa lagi? Saya nak tanya ibu-ibu pernah sekolah agama tak? Sekolah habis tak? Habis. Kalau habis mesti tahu. Dan ini saya nak, sebab tu saya nak sebut, saya bukan nak kata ibu-ibu tak nak belajar. Cuma ni kita kena selalu muzakarah, selalu kena ulang balik, sebab otak kita tu makin tu bukan makin kuat. Makin tu makin lupa. Sebab tu kena selalu ingat. Selalu ingat. Ini kadang-kadang bila nak belajar, kadang-kadang cuti. Belajar tak datang, tu yang masalah tu. Kan? Bukan ibu-ibu lah, tempat lain. Kan? Contoh ibu-ibu, ni saya sebut kenapa kena belajar selalu dan ulang-ulang. Ibu-ibu kalau panggil nama suami tu, kan? Hari-hari panggilnya bang, pagi sampai petang, betul tak? Pagi sampai petang bang. Tahun pertama pun bang, tahun ketiga bang, sampai 70 tahun pun bang. Makin menyampah ke makin sayang? Saya nak tanya. Makin menyampah ke makin suka? Ibu-ibu makin suka. Mestilah kalau menyampah tu tak betul. Artinya benda diulang-ulang hari-hari tu makin lama makin. Belajar pun macam tu juga. Hari ni diulang-ulang, makin faham, makin seronok. Tapi kalau belajar kena tanya sikit dah takut tu, macam tak berseronok je. Dan ini benda yang biasa. Okey, saya ulang balik. Daripada kitabul ibadat kepada kitabul muamalat kepada kitabul munakahat. Lagi apa? Kitabul jinayat. Bab jinayat, bab bunuh membunuh, bab ta'zir, bab hudud tu ada dalam kitab fiqh. Tu masih lagi bab kitab fiqh. Kelima, apa dia? Kitabul al-qadayah, undang-undang, nak jadi qadi, nak masuk mahkamah, nak dakwa-dakwi, tu ada. Itu kitab Matal Badrin tu. Sebab tu orang belajar betul-betul kitab Matal Badrin, dia boleh jadi mufti tu. Tapi kita belajar kitab Matal Badrin, tanya balik tak boleh jawab. Faham? Ni bukan nak pro ibu, tak, nak ingat balik. Sebab tu yang kita nak belajar ilmu ni bukan kecil besar. Sebab tu belajar tu bukan hukum sunat, fardu ain. Tak ada dalam bab belajar ni kita dihukumkan fardu sunat, tak ada. Semua fardu ain. Tak kira bapa, tak kira mak, tak kira anak, tak kira menantu, tak kira siapa sekalipun, bab fardu ain dia wajib belajar. Bab fiqh melepaskan fardu ain. Okey, pindah nombor 2, bab tauhid. Pindah nombor 2, bab tauhid. Bab tauhid ni artinya apa? Rukun iman. Rukun iman yang 6. Rukun iman 6 tu percaya Allah, percaya malaikat, rasul, kitab-kitab, hari kiamat, qada dan qadar. 6 benda. Agak-agak 6 senang ingat ke susah? Senang ingat ke susah? Percaya Allah, rasul, kitab-kitab, malaikat, hari kiamat, qada qadar. Senang ke susah? Nak tanya senang ke susah? Tak berani nak jawab kan? Bila dihurai satu-satu tu macam tak berani aku nak jawab ustaz ni. Tak, kita muzakarah, bukan saya nak kena muzakarah. Orang muzakarah ni kalau dia tak tahu, ustaznya tolong jawabkan. Kan? Bukan nak menanya ustaz tu nak tunjuk pandai. Tak, bagi nak memperjelaskan. Kalau saya hurai macam ni, ibu-ibu pun kena faham macam tu. Sebab itu satu tanggungjawab fardu ain. Itu yang kita kena faham. Baik, saya ulang balik. Yang kata tauhid, rukun iman yang 6 tu, senang susah 6? Nak ingat senang tak? Nak tanya ibu senang tak? Berani cakap senang tak? Rukun iman yang 6 tu. Sipirnya rukun iman yang 6, percaya Allah, Rasul, kitab-kitab, malaikat, hari kiamat dan qada qadar. Cuba ibu-ibu tolak 1, tinggal berapa? Berapa? Tinggal salah.
Ya, 6 tadi tu percaya Allah, Rasul, kitab-kitab malaikat, hari kiamat, qada qadar, kan rukun iman 6. Kan? Tolakkan satu, tinggal berapa? Tinggal berapa? Apa? Kosong. Tu pandai. Betul kosong. Kan? Dia berhenti pula tu. Sekejap. Dia terperanjat. Dia terperanjat tu. Pekik sikit tu berhenti. Baik, saya nak sebutkan matematik algebra yang 1 2 3 4 5 sampai 10, matematik algebra 6 tolak 1 5. Matematik Islam dalam bab akidah Islam 6 tolak 1 kosong. Ibu-ibu percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, semua percaya pada hari kiamat, percaya pada qada qadar, tapi tak percaya pada kitab yang diturunkan oleh Allah. Kitab tu yang dipercayai, yang kita wajib percaya, yang turun kepada para nabi, di antaranya kitab Taurat, Zabur dan Injil. Yang ini dah mansuh, yang ada tinggal Quran. Ibu-ibu tolak satu je ayat Quran, agak-agak jadi imannya macam mana? Macam mana? Habis, imannya batal, imannya murtad. Itu yang kena faham betul. Kenapa belajar bab tu? Simple aja. Benda tu dah biasa dengar, tetapi kita kena tengok penjelasan dia, penguraian dia. Boleh faham ibu? Siapa berani? Contoh, Al-Quran tu yang 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat, mula daripada Fatihah sampai Qul A'udzu Bin-Nas, sebanyak 30 juzuk tadi. Kalau ibu-ibu tolak satu je, tak terima satu ayat, yang lain terima satu je, agak-agak Islam tak Islam? Tak Islam. Kenapa? Itu benda yang wajib dipercayai dan diyakini. Wajib percaya, yakin wajib. Buat tak buat tu nanti dulu. Faham? Contoh saya kata gini, semayang tu wajib, kan? Secara akidahnya wajib kita terima semayang tu wajib. Kalau dia tak buat, itu cerita lain. Kalau dia menolak kewajipan semayang, baru gugur akidah dia. Kalau menolak wajibnya semayang. Kenapa? Hukum asal wajib semayang berdasarkan kepada Al-Quran. Jadi menolak wajib semayang kufur. Tetapi kalau dia tak tolak wajibnya semayang, cuma malas nak semayang, kan ada jenis macam tu, kan? Anak kita tu dia bukan dia tak tahu wajib semayang, tapi kalau suruh semayang, angelnya bukan main, kan? Kadang-kadang tak nak semayang. Kita nak kata dia kafir ke? Tak. Dia malas semayang. Semayang dia kata wajib, artinya berdosa dah. Berdosa tetapi tidak terjejas iman dia. Itu kena beza antara dua perkara. Jadi artinya apa? Belajar bab tauhid, rukun iman yang 6, kita bahas satu-satu. Ni bahas secara ringkas, kan? Buat ibu-ibu nak belajar bab tu, ngulang kaji. Ni bukan ngajar ni, ngulang kaji. Diulang-ulang balik. Okey, rukun iman yang 6, kita ambil nombor 1, percaya pada Allah. Percaya pada Allah, bab tauhid ni, percaya kepada Allah, senang ke susah? Senang ke susah? Kak, percaya kepada Allah, pernah belajar sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, kan? Nak tanya ibu-ibu, ingat tak sifat 20 wajib, 1 mustahil, harus? Ingat lagi? Boleh hafal, boleh sebut? Masing-masing pun. Dan ini benda yang wajib, benda yang wajib. Bila kata kita beriman dengan Allah, percaya kewujudan Allah, dan kita mengagungkan Allah, apa sifat dia? Sifat dia mesti yang wajib 20, yang mustahil 20, yang harus dia 1, kan? Jadi 20 campur 1, campurnya jadi apa? 41. Kemudian kita percaya pula pada Nabi. Nabi sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya 4, sifat harusnya 1. Jadi 41 campur 9, jumlah dia, jumlahnya apa? 50. 50 tu dipanggil aqaidul iman, ikatan iman. Di mana? Dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalimah tu ada 50 simpulan iman yang kita kena faham. Itu bab tauhid tu. Tu ngucap tu kaitan iman dengan rukun Islam tadi, nombor 1. Nampak tak ni? Ni tak ada buat-buat, sebab tu tak ada kerangka. Saya gunakan otak ibu-ibu untuk nampak saya punya peta minda tadi tu. Faham? Saya gunakan nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Rukun Islam. Nombor 1, 2, 3, 4, 6. Kan? Rukun iman. Jadi otak ibu-ibu kena nampak. Apa benda Ustaz cerita ni? Boleh faham? Senang ke susah? Senang ke susah ibu-ibu nak tanya? Senang ke susah?
Apa pula ingat nombor 1, 2, 3, 4, 5 rukun Islam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rukun iman. Bukan susah, ikat nombor senang aja. Suruh ingat, yang susahnya faham. Ingat mudah, tapi fahamnya susah. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam hadis, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu, rezekikan faham. Artinya orang boleh bertambah ilmu. Macam mana? Belajar. Tapi faham belum tentu. Sebab faham tu rezeki. Kalau kita belajar, ustaznya satu, kitabnya satu, modulnya satu, ceritanya pun satu, tiba-tiba kita tanya balik, kau faham tak? Aku pun tak faham. Tu satu dah. Ilmu ada, tapi fahamnya belum tentu. Agak-agak ibu-ibu kalau duduk satu kelas 40 orang, ustaznya satu, bukunya satu, ceritanya pun satu, kisahnya pun satu. Fahamnya sama tak? Bila fahamnya tak sama, artinya faham tu bersifat rezeki. Bersifat rezeki. Belajar tetap wajib, ilmunya kena cari. Faham nanti dulu, belum tentu lagi. Ada jenis orang belajar bukan main. Tengok ustaznya jelas cakap, bila tanya balik, apa ustaz cakap? Aku pun tak faham. Padahal benda tu simple aja. Boleh faham ibu-ibu? Saya bukan nak ibu-ibu faham sipir. Saya bukan nak ibu-ibu ngapal sipir, bukan. Sebab nombor-nombor yang saya sebut tu, itu bentuk macam sipir. Tapi apa yang saya nak sebut kepada ibu, kita belajar nak faham. Kita belajar nak faham tu. Sipir tak ingat, tak apa, tapi faham. Itu yang kena faham tu. Ni kalau sipir ingat tapi tak faham, sipir ingat tapi tak faham, macam mana? Budak tadika, budak pasti tu, 1 kali 1, 2, 1 kali 2, 2. Tu hafal sipir. Tanya balik, kau faham? Tak, aku hafal je. Tak faham pun. Jadi ibu-ibu nak duduk mana? Ngapal ke nak faham? Tu, nak tanya balik tu. Kena faham. Tak hafal tak apa, tapi faham. Yang penting kena faham. Walaupun 1 jam kita duduk dalam kuliah tu, ustaz cakap macam-macam, aku nak cerita tak boleh lah, tapi aku faham. Yang penting faham. Bila faham tu nanti senang nak amal. Kalau hafal aja, lepas tu tak diamal, tak jadi apa. Ngapal. Boleh faham dulu. Balik pada cerita lagi, sifat Allah, kan? Percaya kepada Allah. Kemudian kita nak tengok tadi aqaidul iman, 50 ikatan iman dalam kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baik. Yang kedua, percaya pada malaikat. Ni simple-simple. Ni balik semula sekolah agama. Balik semula sekolah agama. Tapi kalau balik semula bukan reti pun. Kan? Kalau ibu-ibu reti, duduk sini, saya duduk situ. Saya jadi pemeriksa nak tengok boleh tak boleh. Tu sebab tu saya kata dengan ibu-ibu, bukan kita ni nak ingat nombor, bukan nak hafal, tapi nak faham. Sebab kita umur macam ni, kita nak beramal. Kita nak beramal. Sebab apa? Jenis umur nak mati. Apa ibu-ibu jenis umur nak hidup? Kan dengan saya sama je, umur nak mati. Bila nak mati tu yang teringat, aku dulu belajar tapi tidur, belajar lagi sekarang. Kan? Sebelum mati ada kesempatan. Macam boleh faham ibu. Ini bukan provokasi, beritahu. Kan? Tu dia. Baik, kita pindah kedua. Ni contoh, mudah faham. Nak bagi gambaran kepada ibu-ibu. Belum masuk tajuk ni. Ni sekadar sinopsis saja. Dalam kaedah buku ni sinopsis. Bahasa kita apa? Ringkasan lah. Muqaddimah. Betul, muqaddimah. Sinopsis saja ceritanya. Nak bagi bahawa apa benda yang kita nak belajar untuk melepaskan fardu ain dalam diri kita. Okey, nombor 2, kita duk tengok percaya pada malaikat. Percaya malaikat senang ke? Saya nak tanya ibu-ibu, berapa banyak malaikat ni? Nak tanya orang kampung Perikasan macam ni. Malaikat berapa ramai? Macam ibu saja, salah tak apa, ustaznya kat depan. Kalau salah jawab, ustaznya boleh tahu jawapan. Tapi nak tanya, sebab dulu dah pernah belajar, malaikat ni berapa banyak? Cik, berapa banyak? Kak, apa lupa? Apa tak kira? Kak, berapa banyak malaikat? Apa? 8. Ramai saya tanya berapa? Berapa ni nombor? Apa dia? Macam mana? Kecil yang wajib lah senang. Yang wajib apa? 8, 4.
Mana satu mufti yang betul ni? Ibu-ibu yang saya nak sebutkan bahawa wajibkan rukun iman tu, wajib percaya pada malaikat. Wajib percaya pada malaikat. Maka nama-nama yang wajib itu 10. 10. Dalam kitab akidah 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, malaikat maut. Tu semua tu 10. Tapi adakah malaikat tu 10 aja? Tak. Berapa? Berapa? La ya'lamu junuda rabbika illahu. Quran kata begitu. La ya'lamu junud rabbika illahu, tidak mengetahui akan bilangan tentera-tentera Allah daripada kalangan malaikat kecuali dia. Allah saja yang tahu berapa banyak, artinya memang tak ada nak kira. Cuba kalau kita lihat contoh dalam hadis, dalam Quran kata ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu perkataan yang keluar daripada mulut seorang manusia kecuali di sisinya ada raqib dan atid. Ada raqib dan atid. Cuba kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kali 2 berapa? 17 kali 2 berapa? 34. Artinya malaikat yang ada depan kita ni, termasuk saya yang ada raqib atid sebelah tu 34. Itu yang ada. Tu manusia muka dunia ni sejak pada Adam sampai hari kiamat tu berapa ramai? Bilion. Artinya tentera malaikat daripada Allah Ta'ala lagi banyak. Kita tak tahu. Jadi yang saya nak sebut, kenapa wajib percaya pada malaikat? Kan? Itu perintah daripada Allah. Jadi mudah faham macam ni. Saya ambil ayat tadi tu, tidak ada satu pun perkataan yang keluar daripada mulut manusia itu kecuali di sisi ada raqib dan atid. Agak-agak ibu-ibu kalau hari ni kuliah, lepas ni balik, biarlah ni terasa raqib atid ada kat sini, kanan kiri. Balik nak mandi dia ada, nak basuh dia ada, nak ngadap laki dia ada. Agak-agak berani buat tak betul lah. Cuba beritahu saya, berani buat tak betul lah. Jalan lagi kat sebelah pun jalan sopan aja. Tu. Jadi menunjukkan kepada kita kenapa Allah suruh kita percaya pada dia punya tentera dia, malaikat tu. Menunjukkan apa? Kita sentiasa diawasi oleh, itu gunanya iman. Tapi kalau tak percaya yang malaikat itu sebagai tentera Allah, tengok berapa ramai orang yang mereka tidak beriman tetapi berani buat kemungkaran. Faham? Tu. Suami ibu kalau jalan dengan ibu kan macam berlangkas couple pegang tangan dia. Agak-agak suami itu berani tak melingas saja matanya, berani tak? Tak berani kan? Kenapa? Dia jaga dia. Itu bini sendiri itu makhluk siapa? Manusia tu bini dia. Tetapi sekarang makhluk lain yang Allah ciptakan untuk jaga manusia, malaikat tu. Malaikat tu jaga kita. Artinya kalau kita yakin, beriman dan percaya, agak-agak berani tak buat tak betul? Berani tak? Tak berani. Itu sebenarnya wajib percaya. Kalau tak percaya, lantak, duduk dekat musola, duduk dekat surau, pegang handset, kan? Tengok bola dalam surau. Kenapa? Orang lain tak ada, kan? Dan tak percaya pula dengan malaikat munkar dan raqib dan atid. Itu penting rukun iman, percaya pada malaikat. Pindah balik pula percaya pada rasul. Allah, malaikat, rasul. Ibu-ibu percaya rasul ni berapa ramai? Rasul berapa ramai? Apa? Berapa? 25. Ya ke? Ya ke? Yang wajib. Jadi yang tak wajibnya, wallahu a'lam. Tengok dalam kitab-kitab tauhid ni, disebutkan Nabi itu ada 124,000 orang Nabi, ada 313 orang Rasul. Yang wajib diketahui lah 25 namanya. Artinya Rasul ni lebih pada 25, kan? Quran kata warusulan qad qasasnahum alaika warusulan lam naqsussum alaik. Surah Al-Maidah, di sana ada disebutkan oleh Allah, ada rasul wahai Muhammad yang aku cerita dengan kau, ada rasul yang kami tak cerita. Makna Nabi Muhammad, Allah ceritakan ada rasul-rasul yang Nabi tahu, tapi ada rasul-rasul yang Nabi Muhammad tak tahu, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita kena faham rasul dan nabi itu zamannya bila? Antara Adam sampai Nabi Muhammad. Lepas Nabi Muhammad, rasul tak ada, nabi tak ada. Kalaulah ada orang kata lepas Nabi Muhammad ada rasul dan nabi, itu bohong aja.
Boleh faham? Tapi ada tak orang mengaku macam tu? Ada. Dulu ada satu dekat Singapura, seorang perempuan mengaku Nabi, namanya Maryam. Betul. Ada dalam surat khabar. Betul. Orang mengaku Nabi. Ibu-ibu dengar ajaran Al-Qadiani yang diasaskan oleh Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ghulam Ahmad Al-Qadiani daripada India tu. Asalnya mengaku orang alim, lepas tu mengaku Nabi. Itu yang dihukumkan sesat. Nah tu. Itu contoh. Nak bagi contoh. Sebab tu kena belajar bab tauhid tu tadi. Kenapa? Percaya pada Rasul. Tu. Boleh faham? Artinya Rasul ni ramai rupanya. Itu yang wajib diketahui 25. Agak-agak boleh sebut tak? 25 boleh sebut tak? Hari jadi suami boleh ingat. Nabi tak boleh ingat. Hari jadi suami boleh ingat. Hari jadi anak 10 tu seorang-seorang ingat hari jadi dia. Tiba-tiba sebut Nabi, tak berapa nak ingat. Itu yang saya nak sebutkan. Kita ni cinta pada Nabi ni, cinta betul-betul ke cinta yo-yo je? Tahu ibu-ibu cinta yo-yo tahu? Tahu yo-yo? Oh tak tahu orang sini yo-yo apa tak tahu? Yo-yo tahu? Macam ye-ye je, hangat-hangat tai ayam je. Cinta ni betul-betul macam ibu-ibu kalau sebut dengan suami, bang I love you, agak-agak rasa macam mana? Macam apa dia? Kan? Ya masa sekarang ni dah macam tak berapa. Tapi dulu-dulu masa lepas nikah cuba cakap I love you, agak-agak macam mana? Kan? Itu yang kadang orang punya gila bayang tu, kan? Belum nikah tu, bila nampak mandi pun tak basah, tidur pun tak, makan pun tak. Itu yang kadang dapat bumbung pun jadilah. Kan? Nah, tapi kita dengan Nabi macam mana? Kita dengan Nabi, sekadar nama dia pun kadang kita lupa, sekadar sejarah dia pun kadang kita lupa, anak isteri dia pun kita lupa, kadang-kadang dia punya apa yang dibawa oleh Nabi pun kita lupa. Nak kata kita percaya pada Rasul, rukun imannya macam mana? Itu yang penting tu sebenarnya, rukun iman, bab tauhid tu. Itu penting, wajib. Kita kena percaya. Saya contohkan kepada ibu-ibu, ni simple je. Bila semayang, selawat tak? Bunyi selawatnya macam mana? Macam mana bunyi selawatnya nak tanya? Allahumma. Lagi? Okey, cukup. Cuba perhati bab tu. Cuba perhati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allah berselawat pada Nabi, lepas tu sama dia. Dan berselawat kepada wa ala ali. Tu maknanya apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berselawat pada Muhammad dan Allah berselawat pada ahli keluarga Nabi. Artinya selawat dalam sembahyang wajib tak? Tahu Nabi Muhammad wajib tak? Tahu keluarga Nabi Muhammad wajib tak? Dah disebut dalam sembahyang tu wajib sebut, wajib tahu. Tiba-tiba Nabi Muhammad tahu, anak bininya tak tahu. Macam mana? Tu tauhid tu, bukan kecil tu tauhid tu. Kita bapa mertua tahu, adik-beradik suami tahu, apa saudara mara tahu. Tiba-tiba siapa bini Nabi? Bini Nabi berapa orang? Ibu-ibu nak tanya. Berapa orang bini Nabi? Tauhid ni? Apa? Berapa kak? 9. Akak 10. Akak apa? Sana 9, ni 10. Akak berapa? Lebih tu kita nak nombol. Berapa? Yang sana 9 ni 10 ni tak tahu. Yang sana nabinya Muhammad, yang ni nabi ni Muhammad. Kenapa 9 yang ni 10? Nabinya sama tapi nombornya lain. Kena faham betul benda ni. Kita mengucap tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Allah berselawat pada Nabi Muhammad dan Allah berselawat pada ahli keluarga Nabi Muhammad. Itu Allah berselawat. Hak kita ni, Allah kata dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Allah berselawat pada Nabi, malaikat berselawat pada Nabi. Wahai orang beriman, kamu kena selawat kepada Nabi. Bila selawat tu mesti sebut Allahumma salli Muhammad wa ala ali. Jadi
bukan sekadar Muhammad, ahli keluarganya sekali. Bila tanya bininya berapa, tak tahu jawab. Faham tak? Ni benda, saya nak sebut ibu-ibu, ini benda yang kadang-kadang kita tengok orang ambil sambil lewa. Benda ni wajib. Dah disebut dalam sembahyang. Kan? Bila saya nak sebut gini, tadi saya sebut, bila ibu-ibu cakap dengan suami, I love you bang, ada rasa tak? Ada rasa tak? Ada kan? Sebut I love you bang, tahu tak bapak mertua siapa? Tadi I love you bang, kita kata I love you pada suami kita, ada rasa tak saya kata tadi? Ada kan? Tapi bapak mertua suami, kita tahu tak? Tahu tak bapak mertua? Bapak mertua kita tahu tak? Tahu mak mertua? Adik-beradik suami? Mesti tahu. Itu bapak mertua. Ni Nabi yang wajib diimani. Bapak mertua kita tak wajib iman dengan dia, tapi Nabi itu wajib. Saya nak sebut pada ibu-ibu, nampak tak ibu-ibu benda yang sepatutnya kita tahu? Nampak tak? Itu dia. Benda yang sepatutnya yang wajib untuk kita tahu. Sebab ibu-ibu sebut dalam semayang, sebut. Tapi kalau kita I love you dengan suami, kan? Siapa bapak mertua kau? Entah, aku pun tak kenal. Itu betul kalau I love you tu? Faham tak maksud saya? Artinya sebut tu kenal betul. Bukan sekadar sebut saja, tapi kenal. Barulah betul akidah kita. Kan? Ada ke kita ni berkahwin dengan suami tapi bapak mertua tak kenal? Ada? Mesti kenal bapak mertua kan? Mesti kenal mak mertua, mesti kenal adik-beradiknya, mesti kenal siapa makcik pakciknya, kenal. Artinya bab tu. Ini tuan-tuan ibu-ibu, kalau orang Jawa, ni orang Jawa. Kan sini ramai Jawa kan? Namanya pun Seri Gading. Kan? Paritnya pun parit raja. Kan mesti Jawa tu. Jadi biasa orang Jawa ni dalam bab nasab dia cukup jaga. Kalau zaman dulu-dulu, kalau ibu-ibu tengok dulu masa zaman dulu, kalau raya, masa raya tak ada elektrik, masa raya handset ni tak ada. Kan? Handset ni tak ada. Kalau raya handset ni ada, tak sama. Dulu masa handset tak ada, mak bapak ni kalau raya dia mesti bawa anak beranak pergi jumpa pakciknya, makciknya, dia kenalkan, ni mbahmu. Dia bunyi ayat dia, ni mbahmu. Kalau tak kenal, ndasmu. Betul kan ibu-ibu? Kan? Dia akan kenalkan ni pamannya, ni makciknya, ni mbak buyut, dikenalkan semua. Kenapa? Sebab mengenali salah silap itu wajib. Siapa aja? Nabi. Nabi aja. Ibu-ibu cari salah silap Nabi ni, dia akan jumpa sampai kepada Nabi Adam. Memang ulama dah dah sebut dah, dia punya salah silap tu tidak putus sampai kepada Nabi Adam. Kita sampai buyut dah tak tahu nama. Kan? Nah, itu yang disebutkan kenapa percaya pada Rasul. Itu buat iman tu. Yang saya nak sebutkan, yang saya huraikan tadi, nak sebutkan, nak buka minda ibu-ibu bahawa ini benda yang paling wajib. Sebab dia berkaitan dengan iman. Berkaitan dengan iman yang wajib. Kalau ibu-ibu tak tahu siapa jiran sebelah aku ni, itu cerita lain. Kan? Tapi kalau tak tahu Nabi, berapa isteri dia? Oh, dah cantik dah. 12 betul? Betul 12. Ya ke masih? Bukan 11. Dr. Abdul Karim Zaidan menyebut dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Muslim, seorang ulama Iraq yang mati di Yaman, dalam kitabnya dia tulis isteri Nabi SAW itu 11 orang. 11, bukan 9, bukan 10, 11. Jadi kalau 11, kena kenal tak nama dia? Kenal tak? Saya nak cerita gini ibu-ibu, kalau ibu-ibu ditakdirkan 4 kahwin, walaupun marah, tapi kenal tak madu dia? Saya bagi misal, kalau ibu-ibu ditakdirkan bermadu 4, kan, marah, memang marah dengan lelaki, tapi kenal tak nama madu? Kenal tak? Mesti kenal. Menyampah, tapi tetap aku kenal nama engkau. Kan? Ini Nabi Muhammad. Bukan kita benci, kita sayang dengan dia, kita beriman dengan dia. Faham maksud saya? Itu perbezaan yang kita kena tahu. Ni saya tak masuk tajuk, baru cerita je, sinopsis, mukaddimah. Tu. Betapa pentingnya kita faham. Itu bab Rasul. Bab Nabi tu.
kena tahu dia punya bini, anak dia, kena tahu dia sejarah dia. Itu belum tahu yang lain-lain lagi tu. Wajib kita tahu. Saya selalu suka sebut macam ni. Kalau ibu-ibu semayang, tak kira zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, bila tahiyat akhir, ibu-ibu wajib sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Kalau tak sebut, batal tak semayang? Batal. Cuba Allahumma salli ala Muhammad ganti nama dengan nama suami ibu-ibu. Agak-agak macam mana? Nak tanya. Batal kan? Nabi Muhammad tak disebut, batal semayang. Tukar nama dengan nama suami ibu-ibu pun batal semayang. Artinya apa? Nama Nabi Muhammad kita kena sebut, nama suami tak sebut pun tak apa. Faham? Kerana sayangnya kita dengan suami kita, kita pun dalam semayang sebut Allahumma salli ala Ali. Batal semayang. Faham? Saya nak sebutkan apa? Sayangnya kita pada suami kita tu tak boleh mengatasi sayang kita dengan Nabi. Kenapa? Sebut nama suami dalam tahiyat akhir batal semayang, tapi sebut nama Nabi dan akhir sah semayang. Itu contoh hujah saya nak bagi mudah faham. Boleh faham? Kan mudah faham tu. Ni kalau tak faham juga ya embuh. Kalau tak faham juga ya wis. Dalam bahasa Jawanya kata karapmu lah. Kan? Benda mudah. Saya nak sebut ibu-ibu kalau ibu-ibu rasa macam apa yang saya huraikan pening, kan? Pening betul. Cuba tanya anak ibu-ibu sekarang. Apa yang saya huraikan? Kalau ibu-ibu pening, anak ibu-ibu tu orang pening, pengsan. Faham? Kalau padahal benda ni benda fardu ain, benda yang wajib bagi kita faham. Bukannya benda sunat, benda fardu ain. Dalil fardu ainnya tadi saya sebut, kalau semayang tak sebut Nabi Muhammad, batal semayangnya. Kan? Tukar nama suami, batal semayangnya. Itu yang dinamakan fardu ain, wajib, bukan sunat. Dan kita sebut wa ala ali Muhammad, wajib sebut dalam tahiyat akhir, betul. Bila kata wa ala ali Muhammad, ahli keluarga Nabi. Bila ahli keluarga Nabi, isteri Nabi, anak Nabi, itu ahli keluarga dia. Kita kena kenal. Kan? Kalau seorang anak menantu tak kenal nama bapa mertua dan mak mertua dia, itu kita panggil menantu apa tu? Kebangetan. Itu dalam bahasa Jawa kan gitu. Kan? Kebangetan. Jadi anak menantu tapi tak kenal bapa mertua dengan mak mertua, itu bukan menantu, tu hantu. Tu mudah faham lah. Walaupun saya huraikan ni lawak, tapi saya sebut benda yang mudah untuk faham. Saya tak nak tinggi-tinggi cakap tapi tak faham-faham. Biar saya cakap tu kaki ibu masih lagi jejak kat bumi. Jangan cakap terawang-awang tapi tak faham-faham. Ni benda simple. Belajar ibu-ibu kalau balik rumah, cuba cari buku anak kita sekolah agama, buku tulis dia. Belakang dia mesti tulis rukun iman, rukun. Itu je basicnya. Anak kita belajar tu, kan? Saya bila tanya ibu-ibu masing-masing takut angkat muka. Itu. Itu. Dan benda tu biasa. Tetapi itulah ilmu yang untuk melepaskan fardu ain. Kalau tak lepas, sembahyang kita belum tentu sah. Simple dah. Boleh faham? Ibu-ibu tengok anak kita nak kahwin, pergi kursus nikah. Berapa hari kursus nikah? Ada 1 hari, 2 hari, kan? Dia belajar 1 hari, dia belajar 2 hari, nak pakai sepanjang hidup. Ilmu belajar kursus 1 hari, 2 hari, nak pakai sepanjang hidup. Agak-agak matching tak tahu. Tak matching. Itu yang baru nikah sebulan 2, pinggan pun dah pecah. Apa? Bukan retak, pecah. Boleh faham ibu? Itu dia. Jadi begitu, masyarakat kita begitu. Kenapa? Sebab asas tauhidnya tak dipelajari, atas akidahnya tak dipelajari, atas fiqahnya tak dipelajari. Itu benda wajib. Benda wajib. Pula kita ni pula bila dapat menantu tu kita tak tanya bab tu. Engkau punya fiqah faham tak? Engkau punya tauhid faham tak? Kan? Kita tak tanya. Cuma yang kita nampak, dia datang pakai kereta Merc. Dia datang pakai kereta Rolls Royce. Tahu ke Rolls Royce? Lamborghini. Tu kereta mahal-mahal tu. Dia datang macam tu. Tak apa Minah, engkau senang hidup. Kereta Merc. Kita tak tanya soal agama dia.
Tak tanya. Sedang Nabi kata macam idza ja'akum man tardawna dinahu fatazawwaju fa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau datang kepada kamu ada orang yang agamanya bagus, maka kamu kena kahwinkan. Kalau yang datang tu agamanya bagus, kahwinkan. Kenapa? Wa illa, kalau tidak takun fitnah, akan jadi fitnah dan kerosakan yang besar. Itu kata Nabi SAW. Jadi Nabi kata apa? Tengok agama dia, bukan tengok kereta dia. Faham? Nah, itu benda yang diajar oleh Nabi, yang kita kena tahu. Saya nak tanya ibu, boleh faham tak sebut? Saya sebut tadi boleh faham? Kok tinggi sangat? Saya dah cukup rendah lah ni dah. Dah cakap rukuk rendah ni. Ni cakap sekolah agama punya. Kan? Tapi kalau tanya tu nak jawab belum tentu. Kan? Benda tu benda simple. Yang saya sebut tu benda fardu ain. Setiap orang kena tahu. Benda fardu ain. Maknanya seorang lelaki, seorang perempuan, ibu, anak, bapa, semua kena tahu. Tetapi oleh kerana kita ni kurang, ataupun kita ni tak mengambil berat terhadap itu, maka kita tengok masyarakat kita banyak yang tak faham agama. Ramai tak faham agama. Kita bukan nak tuduh, tetapi itulah realiti hari ini. Sepatutnya dia belajar. Bukan maknanya dia tak pernah belajar dekat sekolah. Belajar. Pernah belajar. Habis kalau dah macam ni kena tanya pun dah takut lagi. Itu dah belajar tu. Kan? Jadi artinya yang saya nak sebut, anak kita belajar tu kat sekolah tu, pernah tak ibu-ibu balik rumah tanya, engkau belajar macam mana? Nah, saya pernah cakap dengan ibu-ibu macam ni, anak kita dekat sekolah, dia belajar hukum hakam haid, dia belajar hukum hakam nifas, dia belajar hukum hakam istihadah, kan? Dia belajar hukum hakam mengenai mandi. Betul tak? Tetapi ada tak dia belajar praktikal mandi dekat sekolah? Ada tak? Ataupun ustaz kata, okey sekarang ni kau masuk tandas, ustaz nak tengok kau mandi wajib macam mana. Ada tak macam tu? Tak ada kan? Siapa yang sepatutnya tengok? Mak bapak dia. Nak tanya ibu pernah tengok tak pernah tengok? Apa dia? Oh, anak perempuan pun ayah dia tengok. Itu kena tengok tu. Kena faham tu. Dia dah belajar faktanya, dia dah belajar syarat-syaratnya, praktikalnya. Sebab tu ibu-ibu pernah tak dengar hadis Bukhari, Aisyah dengan Ummu Salamah dengan Zainab pernah mandi sama-sama dengan Nabi. Pernah dengar tak? Tak pernah. Tak pernah. Nabi dia pernah mandi sama-sama dengan Aisyah. Siapa Aisyah tu? Bini dia. Ummu Salamah, bini dia juga. Zainab bintu Jasin, bini dia juga. Dia pernah mandi sama-sama. Ya, mandi sama-sama tu kita boleh faham bukan sekadar nak berseronok mandi tu, tak. Sebagai seorang nabi, seorang rasul dan seorang suami, pasti memastikan isteri dia tu mandi wajib betul tak betul. Itu nabi. Macam ibu pernah mandi dengan suami. Dan ini benda tanggungjawab. Kalau nabi tu artinya dia mandi dengan Aisyah, anak tu nak bagi lepaskan fardu ainnya, ibu-ibu kena tengok dalam bab tu. Bagi lepas fardu ain. Kadang-kadang bila tak lepas fardu ain, tu yang dia umur dah balik tapi sasau lagi, kemamau lagi, kena histeria, mabuk tak tentu pasal. Faham? Kan? Sebab saya berani cakap macam tu, saya ada madrasah, kita tahu jaga anak-anak madrasah yang perempuan. Baru masuk asyik histeria je. Sekali tanya-tanya rupanya apa? Mandi wajib tak lepas. Bukan tak mandi wajib tak betul. Itu dia. Jadi kena tengok. Mak nak tengok kau pergi mandi. Mak ni dah tua-tua nak tengok kau mandi. Tak, aku nak tengok ilmu yang kau belajar kat sekolah tu macam mana. Betul tak betul? Artinya kalau anak tu tak betul, siapa tanggung dosa? Itu dia. Ustaz dengan cikgu, dengan ustazah, dia tu diwakalahkan oleh ibu-ibu untuk mengajar. Dia ngajar sekadar dia punya had dan bidang dia. Dia tak boleh ajar lebih-lebih. Dia ajar mandi wajib macam ni, tapi dia tak ajar kau pergi tandas, aku nak tengok kau mandi. Tak ada seorang ustazah buat macam tu. Betul? Nah, itu dia. Artinya tanggungjawab kita, hantar anak sekolah, sekadar hantar anak sekolah belum tentu lepas lagi. Itu fardu ain. Jadi kalau itu fardu ain, nak tengok anak, kita kena ada ilmu kan? Mesti kena lepas. Oh, ini yang bila dengar balik, mumet. Dah, ini tanggungjawab. Betul tak? Sebab yang orang tak mumet tu, tahu mumet?
Tak pening kepala tu, rasa tak kisah tu. Kenapa? Sebab dulu tak belajar dan dia tak rasa itu satu tanggungjawab. Kalau betul-betul dia tahu betul satu tanggungjawab. Dalam sejarah kitab, pernah ibu-ibu baca hadis kitab apa ni dipanggil, ada satu kitab namanya kitab Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa pula nama kitab Jawi. Apa namanya? Kitab Muhimmah fi ilmi hadis. Kitab Muhimmah, kalau pernah baca, ni cerita kitab pasal perempuan. Muhimmah. Al-Muhimmah fi ilmi hadis. Dalam kitab tu ada cerita, ada seorang perempuan datang jumpa dengan Nabi. Dia kata, Rasulullah, kau boleh cerita aku tanggungjawab seorang isteri kepada suami. Kalau aku tengok tanggungjawab itu aku boleh buat aku nak kahwin. Itu dalam kitab tersebut. Maka Nabi kata gini, dia kata sekiranya suami kamu itu dia keluar ingus hidung dia, kamu bersihkan dengan lidahmu, itu belum lagi dikatakan menunaikan tanggungjawab. Agak-agak ibu-ibu pernah tak suami itu bersih ni? Dan ini dalam kitab ni sebab itu. Isteri seorang perempuan yang tanya dengan Nabi, dia kata, apa dia kata, wahai Rasulullah, kalau macam ni lah punya begat, aku tak nak kahwin sampai ketua. Itu dia. Tapi sebab kita ni seronok sangat. Kenapa? Sebab kita tak tahu tanggungjawab. Kalau tahu tanggungjawab, kan? Itu yang kadang-kadang punya degil mak bapak ni, bila dia tengok anaknya degil. Kalau aku tahu kau macam ni, kecil dulu aku dah cekik. Gitu, kan? Jadi maknanya kita kena faham dah tanggungjawab kewajipan kita. Yang saya nak sebutkan, kita kena fikir balik. Sebab tu yang saya nak ingatkan ibu-ibu, datang majlis ilmu itulah wajib, tetapi jangan sekadar datang itu untuk cari pahala ataupun untuk isi masa lepas pencin. Jangan. Betul-betul cari ilmu. Sebab kenapa? Ibu-ibu belum terlambat. Kenapa? Sebab zaman Nabi, Abu Bakar masuk Islam pun dah tua, Umar masuk Islam pun dah tua, Osman masuk Islam pun dah tua. Dia dah tua-tua belajar. Macam ibu-ibu sebiji dah tua-tua belajar. Betul. Jadi kita tak perlu nak malu. Ibu-ibu tak perlu nak malu. Yang saya sebut ni adalah untuk kita fikir kesedaran kita bersama. Bukan maknanya kita malunya. Tak. Sebab zaman Nabi masuk Islam tu semua tua-tua, bukan muda-muda. Yang muda tu Sina Ali tu. Yang lain tua-tua. Artinya dia belajar Islam tua-tua. Sebiji macam ibu-ibu. Dan kita memang kena syukurlah. Sebab kenapa? Untung masih sempat lagi, kan? Kalau tak sempat lagi, tengah tercungap-cungap nak mati, ketika itu imam datang, la ilaha illallah, kan? Nak belajar macam mana? Tak sempat. Ni kesempatan ada. Sakit-sakit pun belajarlah juga, kan? Walaupun sakit pinggang, nyandor-nyandor lah jadi belajar. Boleh faham ibu-ibu? Boleh faham kalau dah boleh faham, saya rasa berhenti dulu dekat tu. Dekat keempat lah. Jadi panjang dah huraian saya. Yang penting kita kena faham tanggungjawab. Itu penting. Saya suka selalu membuka pemikiran masyarakat bahawa tanggungjawab yang sepatutnya dia tahu, tetapi banyak dilupakan. Padahal benda itu simple saja. Satu tanggungjawab yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Banyak dah, saya yakin ibu-ibu pun bukan ingat, ya. Cuma sebelum nak berhenti tu ada persoalan, ada pertanyaan. Saya buka untuk soalan. Ada? Tak berani nak tanya. Tak ada Kira boleh faham lah. Alhamdulillah kalau ibu-ibu boleh faham. Saya pun rasa syukur sebab ibu-ibu boleh faham. Kalaupun tak faham, buat-buat faham cukup lah, kan? Yalah memanglah, faham ni bukan sekarang. Kadang-kadang dengar macam senang Ustaz cakap ni, kan? Tapi balik-balik sekali tanya, Ustaz cakap apa? Aku pun nak terangkan tak gerti. Tapi dah dengar dah tu, kan? Dah dengar. Aku nak terangkan pun tak gerti. Tapi bila malam tidur relax, tengah tenang-tenang tu, suami kat sebelah, kan? Tiba-tiba, bang, tadi Ustaz ada cakap macam ni. Masa tu baru dia ingat. Dekat atas katil tu baru teringat. Tapi masa mula-mula balik kena tanya, tak tahu. Saya tak berapa faham lah Ustaz cakap tu, kan? Tapi bila duduk atas katil, suami pun tengah pegang tangan, teringat, bang, tadi Ustaz ada cakap macam ni, kan? Itu dia. Artinya apa? Faham bukan sekarang, tapi ilmu dah ada.
Faham belum tentu sekarang, tapi mungkin nanti balik baru faham. Kalau mungkin balik baru faham, alhamdulillah. Tapi kalau besok kelas datang sekali lagi jumpa masih tak faham, tu teruk dah. Kan? Jumpa lagi sekali, ingat tak yang dulu? Entah. Jadi sekadar itulah tuan-tuan ibu-ibu, pada petang ni saya mohon ampun dan maaf kalau ada keterlanjuran kata. Maklumlah saya cakap ni saya memang tak reti nak tapis. Tak reti, saya cakap terang-terang aja. Maknanya kalau ibu-ibu telinga sedap nak dengar, dengar. Kalau tak nak, buat-buat tak dengar aja. Jadi sekadar itulah ibu-ibu pada petang ni. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan, wa yaqinan sadiqan, wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.